Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, siapa benar, siapa salah di antara kenyataan Anwar dan juga kenyataan Muhyiddin berkaitan dengan isu mempertahankan orang asing dalam isu RON 95. Saya tak menyokong siapa-siapa, saya juga tak nak cari kesalahan. Tapi rakyat Malaysia yang sudah mendengar berita ini, netizen, baik penyokong Muhyiddin, baik penyokong Anwar, yang sudah mendengar kenyataan ini, pasti ingin mengetahui kebenaran berkaitan dengan isu ini. Satu maklumat terkini yang saya lihat, setelah Anwar membuat kenyataan mempertahankan orang asing, isu tersebut, akhirnya Muhyiddin telah membawa ataupun telah tampil dalam media sosialnya. Terkejut mendengar kenyataan Anwar pada sesi pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat bahawa beliau mempertahankan orang asing dalam isu RON 95. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan kepada anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Inilah yang dicari ramai pada hari ini. Tidak kira di Sabah, Sarawak, Semenanjung, rupanya produk ini ramai yang tercari-cari. Kenapa? Sebab rahsia di dalam produk ini. Ini bukan obat, tetapi terapi imun untuk mendidik, meningkatkan dan membalanskan, seimbangkan sistem imun badan kita. Kenapa perlu tingkatkan? Kenapa perlu dididik? Dan kenapa perlu seimbang? Kerana sekiranya imun kita lemah, imun kita bodoh dan imun kita terlalu kuat ataupun terlalu rendah, ia boleh menyebabkan banyak jenis penyakit. Jadi kepada anda yang mungkin sedang mengalami masalah kesihatan, ada alami penyakit hari ini daripada 3 serangkai, gastrik, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan kulit, autoimun, penglihatan dan macam-macam lagi, anda saya rekomen untuk mengambil produk ini. Sekiranya anda berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, Muhyiddin Yassin berkata, beliau dilihat tidak berpuas hati dengan kenyataan Anwar. Baru-baru ini pun Muhyiddin kata, berkaitan dengan Anwar perlu minta maaf sekiranya Anwar salah. Muhyiddin Yassin menafikan sekeras-kerasnya tuduhan tersebut. Kerana beliau kata tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sedemikian, sama ada dalam bentuk kenyataan media, sidang media, atau menjawab pertanyaan wartawan. Tapi saya melihat dalam satu dapatan TikTok, saya tidak tahu perkara ini benar atau tidak, tapi dikongsikan dengan satu tajuk berita. Warga asing berhak dapat subsidi, kenapa Anwar nak tarik? Mereka tinggal di Malaysia, bukan negara asing. Kenyataan ini dikatakan dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin dalam artikel berita bertajuk warga asing berhak dapat subsidi, kenapa Anwar nak tarik. Mereka tinggal di Malaysia, bukan negara asing. Jangan nafikan hak warga asing. Mereka juga bantu ekonomi negara. Kenapa mahu tarik subsidi? 23 Julai 2025. Jadi saya tak pasti, adakah Muhyiddin pernah mengeluarkan kenyataan ini? Adakah akaun ini palsu? Tapi hanya 2 persoalan di sini yang saya boleh nyatakan kepada anda. Pertama, kalau Anwar Ibrahim telah tersilap kata, mungkin Muhyiddin boleh memulakan tindakan undang-undang. Kalau Anwar fitnah, mungkin Muhyiddin boleh saman Anwar. Dan sehingga perkara ini boleh menjejaskan reputasi Anwar. Tapi sebaliknya, kalau Muhyiddin memang pernah mengeluarkan kenyataan ini, adakah Muhyiddin yang bakal kena? Jadi ini semua menjadi persoalan ramai orang lah, apa yang akan berlaku selepas ini. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati,
Adakah hubungan baik di dalam kerajaan perpaduan hari ini dapat dikekalkan? Mungkin sejak Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, sejak PH dan BN, ataupun AMNO, DAP bersama-sama di dalam kerajaan, di bawah satu payung yang sama, adakah kerajaan hari ini mampu dikekalkan? Mungkin kita pernah mendengar beberapa persoalan sebelum ini, bahwa AMNO dan DAP tidak akan kekal. Tapi di sudut yang lain kita ada mendengar bahwa kerajaan PHBN adalah kerajaan terbaik dan akan dikekalkan. Tapi sejauh mana hubungan yang baik ini dapat dikekalkan, dan sekaligus sejauh manakah Anwar mampu menjaga pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan, di dalam parti-parti yang menyokong kerajaan hari ini. Sebelum saya terus kepada isu kita yang panas hari ini, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Terapi imun adalah untuk mendidik, meningkatkan, dan juga menyeimbangkan sistem imun badan kita, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Imun badan mesti kuat, imun badan mesti bijak, dan imun badan mesti seimbang. Kalau tak seimbang boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit, antaranya penyakit kulit, psoriasis. Jadi saudara-saudara, bukan saja itu, penyakit-penyakit lain yang biasa kita dengar, 3 serangkai, gout, kencing manis, gastrik, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat untuk ikhtiar sembuh, Anda boleh mendapatkan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, adakah Akmal Saleh? Kita tahu Akmal Saleh seorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang cukup jelas. Kita dapat lihat betapa hebatnya bila Akmal Saleh bercakap. Tapi ada satu kenyataan terbaru ini, di mana DAP pun sudah keluarkan teguran, Amanah pun sudah keluarkan teguran berkaitan dengan isu yang menyebut OKU. Menurut Ketua DAPSY Wilayah Persekutuan, Akmal Saleh mesti mohon maaf kepada OKU. Dan kenyataan yang lain juga berkata, daripada parti di dalam kerajaan Amanah, pemuda AMNO tak beradab, dangkal kaitkan OKU dengan bebal. Pertelingkahan di antara MIC, DAP, hianati usaha PMX. Jadi seperti kita tahu, AMNO MIC adalah di dalam Barisan Nasional. Jadi kalau ada pertelingkahan di antara DAP, MIC, dan AMNO, walau dalam apa isu sekalipun, saya rasa ini mungkin menjejaskan pentadbiran Anwar sebagai Perdana Menteri. Mungkin penyelesaiannya adalah mereka perlu berbincang baik-baik. Mereka tidak boleh terlalu ekstrim. Nanti boleh menyebabkan undi hilang pada PRU 16 nanti. Bayangkan kalau kita ini sebagai rakyat Malaysia, contohnya kita menyokong parti yang kita sokong, kita nampak mereka di atas itu bergaduh. Adakah kita akan selesa untuk menyokong satu pihak saja? Ataupun mungkin kedua-duanya kita tak nak berpihak, akhirnya kita menyokong parti lawan pula. Jadi itu yang kita takutlah. Jadi antara isu-isu yang berlaku adalah berkaitan dengan pertelingkahan MIC DAP, ya nanti usaha PMX, dan beberapa isu yang melibatkan nama Akmal Saleh. Jadi apa yang berlaku selepas ini kita nantikan saja.